nak mula. So what you all do in your Google, please type there Canva for education. Okay, type there Canva for education. And then, kalau dah type Canva for education, kalau saya laju tolong bagi tahu Okay, once you type Canva for education, please type there education. Click on the education. Okay. Hang on And then, once you click for education, sign up. Okay, tekan sign up. Okay, buat dengan saya. Please buat dengan saya so that you all know what to expect. Baru korang boleh tahu. Okay, sign up and then you go to sign up with Google sebab kita akan guna ID Google kan. Okay, and then you can sign up with Google. So far, any problem? Any problem so far, teachers? No. Okay, alright then. So we sign up first. Okay, so I'm going to use Puan Lakshmi's ID just as a sample. Okay, because mine I already sign up. Okay, masuklah yang panjang-panjang berjela tu. 72461 at moe.dl.edu.my. Okay, next. So definitely you have to enter your password. Okay. So next. Okay, let it process first. Okay, so once you sign in, we will get a premium pass. Sebenarnya kalau kita tak guna ID MOE, kita tak akan dapat, kita tak akan dapat premium access. So bila kita guna ID MOE je boleh dapat premium access. So you as a teacher, tekan teacher. Okay. Ni saya rasa maybe later lah. Okay, you can get it later. Alright, so skip dulu, tak payah dulu. Okay, right. Okay, so I want you guys, you teacher sign up first. Once you sign up, I want you all to have this page on you. Can you do that now? Do it with me. Sign up and then come to this page. Sebenarnya dia ada banyak features untuk Canva, untuk tolong kita. Sebab, okay, saya nak tunjuk yang paling basic dulu sebelum kita pergi yang macam mana nak record semua tu. Paling senang selalu tekan recommended for you sebab kita cikgu dia dah siap recommend semua ni. So kat sini, education presentation. Education presentation ni kalau kita nak buat slide. Okay, kalau kita nak buat slide yang untuk for our own student, so kita akan buat slide kat sini. Nanti saya akan tunjuk. Lepas tu kalau kita nak buat video, yang ni education infographic. Infographic macam contoh Kak An nak buat untuk sains kan. Anything about photosynthesis ke apa-apa boleh guna yang ni, layout ni. Okay. Classroom poster macam ni yang saya buat tu. Saya buat masa, untuk ni saya sendiri dengan kawan saya hari tu, saya guna yang ni, classroom poster. Okay, kita boleh buat poster. Nanti saya tunjuk contoh. Okay. Lepas tu kita ada classroom header, ni tak guna sangat. Yang paling best saya suka ialah worksheet. Sebab for English especially saya rasa yang ni paling berguna. Even for science, ada untuk science. Tapi pendidikan Islam tadi saya tengok tak banyak. Tak ada kot rasanya. Okay, contoh. Okay, katakan kita nak ajar book review. Biasa tingkatan 4 dengan tingkatan 5 kena guna book review. I think even form 1, form 2, form 3 also you have. So, you just type here. Saya pergi balik saya tunjuk semula. Okay, go to worksheet. Tekan worksheet. Okay, bila dah tekan worksheet. So, korang boleh tekan subject. For example, English. I want English worksheet. Just click English. So, dia ada macam-macam. Especially untuk cikgu-cikgu form 1, form 2, form 3 and even KP. You don't have to crack your head untuk design worksheet. Kita boleh ambil sahaja. Okay, katakanlah kita nak ambil spelling. Even budak-budak untuk anak sendiri pun boleh bagi. For your own kids you can give. Okay, for example lah, missing letter. Ni kalau budak-budak kelas U pun boleh bagi. So, kita nak guna ni. Okay, senang sahaja cikgu klik. Lepas tu, pergi dekat titik 3 ni. I hope you can see my screen. Press that. Download. Kita boleh download. Okay, tukar jadi PDF. Okay, saya tunjuk perlahan-lahan. One more time. Click that. Dah muncul macam ni. Click here, the 3 dots. And then you click download.
and then you change it to PDF sebab saya rasa PDF lebih sesuai kalau kita nak bagi kerja untuk pelajar. So PDF standard download. So dia akan download. Tunggu je. Okay. Lepas dah download tu, ready lah. Dan kita boleh share dengan budak. So this is for all those, especially for English teachers lah. If you need materials, you don't have to crack your head. We can go here and search and download and then give out to our student. Lagi satu cara, kalau tak nak download, what we can do, okay, klik 3 titik ni, you just go present and record. Nanti korang explore you can see here, present and record, press that. Okay, sekarang ni contoh, biasa saya, cara saya buat kerja, sometimes I won't be there for them tomorrow. Kalau katakan esok mereka ada kelas, saya tak, semestinya saya akan ajar. So what I'll do, saya boleh pre-record, saya akan record awal-awal and then saya akan bagi video. So macam mana saya buat, saya akan pergi dekat sini, so saya akan klik, saya akan present and record. Okay, ini kalau worksheet So go to recording studio, dia dah ada studio dah. Kita tunjuk muka je, contoh. Hi, okay, so I start recording. Okay, bila saya start recording, automatic muka saya akan muncul di tepi ni. So, saya terus cakap je. For example, saya ni tengah record Okay, students, today I want you to do the missing letters exercise. So, you have to find the missing letters and then you fill up the blank according to the picture. For example, the first one is hen, H-E-N. Okay, saya dah cakap semua tu. Saya end record. Okay, sekarang dia tengah upload your recording. Tunggu je. Tunggu je, upload your recording. Dia akan ambil masa sebab dia dalam bentuk video. Okay, saya boleh copy link. Kalau saya nak bagi pelajar saya, contoh saya nak bagi budak saya dengar apa yang saya cakap, saya copy. Okay, kita bagi link boleh. Kalau kita, okay, kita boleh bagi link. Contoh, saya bagi link. So budak tekan link. Bila budak tekan link, dia tak payah nak install apa-apa. Terus keluar macam ni. Keluar muka kita yang bercakap dengan keluar exercise tu. Okay, sebenarnya sebab saya tengah pakai earphone tak dengar suara. Sebab kalau saya buka earphone, you all can hear. Okay, tapi kita boleh terus bagi link, video link kita. Ataupun we can actually, mana tadi? Banyak sangat dah buka. Or kalau tak nak bagi link, kita boleh download. Boleh download lepas tu bagi dekat Telegram pun boleh. Ni dia tengah download. Kita tunggu dia download. It's downloading. Dia akan terus download dalam bentuk video. So kita tak payah nak susah-susah nak buat video semua. Okay, terus dia akan download dalam bentuk MP4 which is easy to share. Okay. Boleh share dekat portal ya Kak. Betul. Boleh share kat portal. Okay. So it's quite cool, you know. That's why saya nak korang, saya nak cikgu tahu. Penggunaan dia simple. Okay, sebenarnya saya nak tunjuk dekat Kak tentang sains juga. Tapi kejap kita tunjuk yang ni download dulu. Okay. Ni tengok. Dia terus download. So boleh buka lah dekat laptop kita. Okay. Ni tengok. Keluar muka kita terus. Shot sendiri kan. Terus cakap tentang ni. Maksudnya kita explain aktiviti tu dengan ni macam ni. Terus kita hantar. Tak payah buat kerja 2 kali. Okay, so student tahu apa yang kena buat. Ini satu cara. Ini kalau kita guna worksheet. Okay, kalau kita guna worksheet. Kalau tak nak, let's say macam Kak An dia kena buat video untuk ni kan. Okay, nanti saya tunjuk. Ini adalah worksheet. Contoh macam Kak An nak guna untuk science. For example, you want to use for science, just click science, you have few. Photosynthesis, human face, body organ. Boleh guna untuk anak-anak. Also for the kids also. Okay, you see, they have everything. STEM challenge, semua ada. So boleh search dekat bahagian worksheet. So it's very useful. Even for Form 1 and Form 2 and Form 3 English teachers, banyak materials. So please make use of Canva because got so many things. Tapi yang pendidikan Islam, quite sad, not much kat ni, but okay lah. Tapi adalah aktiviti-aktiviti macam Ramadan matching and etc. So boleh tengok lah. Okay, tapi kalau tak nak guna kat sini pun kita boleh buat sendiri. Tak ada masalah. Okay, now we back to home. Itu satu cara. Saya tutup balik. Okay. Lagi satu cara, tadi saya guna tu worksheet yang saya rasa paling penting untuk cikgu-cikgu semua tahu. Yang kedua, saya rasa yang penting adalah education presentation. Sebab saya banyak guna yang ni. Okay, sebab kadang-kadang worksheet tu saya rasa maybe for Form 1, Form 2, Form 3 student okay. Alright.
So bila buat education presentation ni macam kita buat slide biasa. Macam mana kita buat slide untuk dalam PowerPoint, macam tu lah kita buat slide. Cuma yang shocknya dia dah ada template dia, macam menarik. Dia lain daripada PowerPoint tu boring. So kalau saya suka template kat sini, senang. Okay, ni contoh lah, contoh kita ambil je. Kak An nanti bila nak buat slide tu, katakan nak ajar apa-apa pendidikan Islam ke, or anyone even want to do your own lesson, katakan yang ni, kita choose. Okay, so ni class syllabus, boleh edit. Semua ada kat sini. Kita boleh tukar font, boleh tukar dia punya huruf, boleh tukar dia punya heading ke, apa-apa pun kita boleh edit directly. For example, I show you, saya nak buat English class, English lesson. Okay, and then your name, kita boleh letak nama. Okay, dah hilang dah sebab saya dah terdelete. Okay, katakan dah terdelete. Macam mana nak tambah teks? Pergi dekat bahagian teks. Okay, bahagian teks ada tepi ni. Okay, add heading atau subheading. Subheading dia besar. Okay, so saya nak type nama saya. Saya tak nak subheading besar sangat, so saya delete. Okay, sorry. Saya delete heading, saya add subheading. Subheading kecil sikit. Okay, saya letak nama. Okay. So you can do your slide as usual. Let's say I put here, you guys very muka. Okay, fine. English lesson. Lepas tu kita boleh adjust. We can do everything yang kita buat dengan slide, kita boleh buat. Cuma dia kena biasakan diri juga. Tapi kalau cikgu tak nak fancy-fancy pun boleh. Buat simple pun boleh. Sebab our motive is for our, what we call our, what we want to deliver is received by the student kan. Itu yang penting. So buat simple-simple pun boleh. Okay, so katakan nak add slide. Ni slide pertama. Katakan nak tambah slide kedua. Okay, kita tambah ke slide kedua. Yeah, your own content. You can do own content. Yang ni especially kalau tak ada bahan lah kan. Sebab saya pun buat juga ni. Nanti saya tunjuk contoh yang saya buat. Okay, so you can add whatever you want here. Lepas dah siap semua, okay, kita tambah sikit lagi lah. Text okay. Head subheading. Okay, for example, learning objective. Objektif pembelajaran kita apa? Okay, learning objective, you type ni. Buat simple-simple sudah. Kalau nak putih pun boleh. Doesn't matter. Nobody want to tell you why is it putih, right? So up to you. Okay, for example, you can say students will be able to apa-apalah. Okay, just click. Then you can continue. Lepas tu katakan nak tambah gambar. Especially kalau cikgu sign or any other subject teachers or even us, we want to tambah gambar. Okay, you can always go there. You can choose pictures. Untuk tambah gambar tu, kena tambah mana? Ni uploads. Okay, kat tepi ni dia ada uploads. Just press upload. Okay, so like me, I've used some of my gambar yang saya guna hari tu, gambar Syahrukan untuk pelajar BI. Ni contoh saya nak guna layout daripada textbook, Kutex. Saya dah siap-siap letak dekat laptop, jadi saya nak tambah. Okay, boleh tambah gambar. Okay, you can add the pictures. Pergi upload je. Okay, upload letak gambar sebab kita nak gunakan gambar ni untuk exercise. So you just put there. Okay, so kita boleh upload gambar kat sini. And then, okay, katakan this is the task. So I put here. And then kita tambah slide dan buat slide macam biasa. Okay, so berdasarkan aktiviti tu. So katakan dah siap semua, you feel okay dah puas hati dengan slide. Content yang kita nak ajar dah ada dalam tu. So you just click go there, you just go file, tengok file, tekan save. Dia akan auto save sebenarnya, dia akan auto save. Tapi nak selamat, pergi file, tekan save. Okay, just save it. Okay, biar save je. Lepas tu pergi home. Kalau cikgu dah save, dah buat slide, kalau pergi home dia akan ada kat sini, reason design. Maksud dia design yang kita baru cipta. Design yang saya baru buat tadi tu dia tengah generate. Tunggulah bagi dia masa untuk generate. Okay, yang ni adalah antara slide yang saya dah buat. Okay, yang bawah-bawah ni saya dah buat. Saya buat dengan my student that day. Okay, contoh yang ni saya gunakan contoh yang ni. Yang saya buat. Sekejap, mana satu tu. Okay. Okay, saya buat yang ni hari tu dengan for my presentation. Okay, saya buat pasal paper speaking. Yang ni ada banyak slide lah. Tengok ada 16 ke 18 saya buat hari tu. Okay, contoh saya buat dengan student saya. This is my topic that saya nak buat. Okay, macam mana kita nak record? This is the main part of our session. So how we want to record this? Senang je. Lepas kita dah siap slide,
proses dia sama macam buat worksheet tadi. Cikgu klik je dekat yang 3 titik ni. Okay, and then go present and record. Okay, tekan present dan record. Bila kita present and record, dia akan terus bawa kita ke studio. Sebenarnya saya dah record kejap ya. Saya nak delete recording. Sebab saya dah record awal-awal hari tu. Okay, sorry. Saya buat lagi sekali. Okay, pergi kat klik 3 titik ni. Buka slide. Klik 3 titik ni. Present and record. Okay, dia akan terus suruh kita pergi recording studio. Tekan je. Okay, bila dah tengok recording studio, you can see your face. Okay, check lah. Kalau you want to check your face, okay, you feel satisfied, kita boleh start record. Tapi pastikan mic on, pastikan camera on. Okay, start recording. Okay, so today, see, bila kita start recording, dia akan terus muncul slide tu dekat sana dan muka kita akan ada dekat belah kiri macam ni. Okay, so you can adjust and then terus cakap. Okay, for example, okay, today I'm going to talk about SPM paper 3 speaking blah blah blah. Lepas dah habis slide pertama, tekan yang ni, dia akan gerak ke slide kedua. Okay, so you can continue. This test aims to evaluate blah 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 blah. Okay, so you record and then you go for third slide. And then the fourth one. Keep recording like this. Okay, just keep recording. Tapi kalau buat dengan budak normal, casual classes, kita tak payah nak terlalu prim and proper kan. Kita boleh just go through je. Kita nak budak buat apa, budak faham, okay, done. Okay, for example, I'm done this. Okay, so okay, thank you student. We have come to the end of the lesson, contoh. Okay, so you click end recording. End recording, tunggu je dia upload. Tunggu dia upload, dia akan terus proses jadi video. So kita tak payah nak pening kepala buat video baru. Okay, tak payah nak pening kepala buat video baru. So just upload your recording. Macam Kak A cakap tadi, senang kalau kita share link, boleh share link. Saya suka share link lagi daripada saya download. Tapi kadang-kadang ada budak yang dia akan komplain tak boleh buka link teacher. Okay, so yang tak boleh tu kita download. Yang boleh, cara senang, better kita bagi link. Sebab kalau dia tekan link, dia tak payah nak install Canva pun, dia boleh terus play. Contoh, tengok. Okay, nanti akan ada suara sebab saya tengah pakai headset, dia tak keluar suara. So dia akan keluar suara dan muka kita akan ada kat sini dan kita terus akan bercakap macam biasa. Okay, so we will talk as usual. Alright, so as I said, this one is sharing through link. Ini adalah sharing melalui link. So kalau ada student nanti bila dia cakap, teacher kami tak boleh tengoklah link, boleh download saja. Okay, download recording, kita tekan download recording, so dia tengah download, so kita tunggu je dia download. Okay, biasanya kalau MP4 video dia ambil masa sikit, so we give the time. Tapi proses dia nak generate video semua tu, dia akan terus buat dan kita takkan pening kepala. So this is the best part. So kadang-kadang bila saya nak bagi kerja, saya akan record terus, saya akan terus bagi dekat my students. Usually I won't be there, so they will just watch the video and they do the task. This is how I do with Canva. Okay, so kita bagi dia download. Sementara dia download tu, saya tunjuk yang lain. Okay, let's go back. So nanti cikgu kena explore lah sebab saya pun baru belajar benda-benda ni. Okay, yang ni best juga, education infography. Katakan kita nak buat poster. Kadang-kadang kita pun ada banyak pertandingan poster online, right? So how to do the online posters, sebab budak pun tengah pening macam mana nak buat. So you can actually take the ni, contoh kita nak buat ni. Ni kalau bahagian counselling pun boleh guna. Empathy. Kita nak buat apa-apa info kat sini, kita ambil je, kita edit je dia punya layout dia. Okay, contoh macam ni self, kita boleh edit. Ni semua boleh edit. Tanah gambar ni pun boleh delete, rasa macam tak sesuai delete. So kalau kita nak buat poster apa-apa untuk kelas, kita boleh guna poster. Contoh, saya guna poster ni, okay. Kaligrafi, contohnya ni boleh guna untuk pendidikan Islam. Ni Arabic kaligrafi, modern kaligrafi, info pasal kaligrafi. Kita nak share ni pada budak. So macam biasa, satu kita boleh download. Kalau tak nak download, kita boleh share link. Okay, kita boleh share link. Okay, nanti cikgu boleh pilih. Ataupun nak record dengan present pun boleh. Okay, so cara yang Canva ni dia famous buat present dan record. Dia terus ada slide, terus kita present. Okay, ini adalah kelebihan Canva actually. Basic lah, basic. Ada lagi banyak benda tapi saya rasa too much things. I don't think so we need so many things today. So this is the basic. Okay, posters macam saya buat ini. Hari tu saya kena buat untuk Syafiqah punya bengkel. Saya create kat sini lah.
Okay, saya letak gambar dia, saya letak dia punya nama, date, semua ni kita boleh edit. Katakan saya nak buat yang baru, cikgu pilih je template yang mana sesuai dekat tepi ni. Okay, choose anything that you know you want to do for your kids. Kadang-kadang kan nak bagi kerja, so katakan saya nak bagi kerja je. Nak menarik kan? Okay. Sekejap. Kita pergi home. Saya tunjuk satu classroom poster sebab saya pernah tengok Cikgu Boyang Adil rajin buat Canva. So saya pun sebenarnya tanya dekat dia juga. Dan cara dia bagi kerja dekat budak, so dia akan ambil template lah, katakan yang ni. Okay. So dia edit kat sini je. Example. Homework. Okay, katakan 23rd 8 2021. Okay, so you can say page 11 textbook. Okay, so kita bagi info kat sini je. Okay, submission bila? Tapi font ni tak sesuai. Kita boleh tukar font. Kalau kita tengok font dia terlalu unik dan budak tak boleh faham, so klik je, tengok ni font dia. So you can change the font. So for students, we no need to be so fancy lah. Kalau asalkan mereka boleh baca kan, we can go for simple one. Banyak font dia. You can choose a lot of fonts. We can change the color. So it's very creative if we want to try. Okay, we can change the color. We can choose blue, purple, whatever. Then once we done, katakan kita nak send yang ni je, boleh kita share link. Okay, we can share to the students. We can share link to the students, copy, or as usual, we can download. Okay, you can do two things. Okay, you can do download or you can share link. Or you can even present. Katakan nak present, nak saja nak cakap dengan budak kan, rindu kan. Okay, just want to present. Boleh je go to recording studio, tekan present and record, recording studio. Okay, start recording. For example. Okay students, so this is your homework for 23rd of August, page 11 textbook. So you do this on the passive voice, example. So, and recording. Kalau nak kita adalah kadang-kadang bila kita tak ada, you know, dia ada teacher present kat sana. Kalau kita nak suara kita dengar daripada kita hantar macam tu je, so you can do that. Macam virtual classroom. Okay, so you can copy link and share. Oops. Copy link and share to them. Paste ni. Lepas tu kalau you share, one student open, it will be like this. So our face will be there, homework kat sini. So macam nampak kita bercakap dengan budak. So adalah presence, teacher's presence kat sana. Okay. Okay teachers, so far okay. Are you all okay? Are you all with me?